Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4 SK KSSR Semakan 2017. Tema yang keempat, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Unit yang ke-10, Semarakkan Budaya Kita dalam tajuk Pusaka Bangsa. Dalam standard pembelajaran 5.1.4 huruf Romas 4. Dari segi standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.4 huruf Romas 4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata bilangan. Objektif kita pada hari ini, di akhir pengajaran dan pembayaran, murid dapat menyenaraikan 6 kata bilangan yang terdapat dalam teks dalam peta bulatan dengan betul. Kedua, membina 6 ayat daripada kata bilangan yang disenaraikan dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menyenaraikan 5 daripada 6 kata bilangan yang terdapat dalam teks dalam peta bulatan dengan betul secara individu. Kedua, membina 5 daripada 6 ayat daripada kata bilangan yang disenaraikan dengan betul secara individu. Cikgu harap murid-murid telah bersedia untuk mempelajari tajuk kita pada hari ini, iaitu Pusaka Bangsa dalam kemahiran tata bahasa. Jadi, jika sudah bersedia, kamu boleh buka buku teks muka surat 72. Murid-murid pernah tak tonton tarian Dabus daripada negeri Perak? Jika kamu tidak pernah menontonnya, mari kita tonton bersama-sama. Baiklah murid-murid, ini ialah tarian Dabus negeri Perak. Siapa orang Perak di sini? Cikgu ialah orang Perak. Tapi cikgu tidak mahir untuk menari tarian Dabus negeri Perak ini. Pada murid-murid yang mahir, cikgu ucapkan syabas kerana andalah generasi yang akan mewarisi budaya tarian Dabus negeri Perak.
Kenapa cikgu ajak kamu tonton video ini? Kerana tajuk kita berkaitan dengan tarian dabus. Mari kita lihat. Murid-murid, inilah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Macam biasa, kita akan membaca teks ini dan memahami maksud yang terdapat dalam teks. Pada kebiasaan, cikgu akan membaca teks ini dan kamu akan mendengarnya. Tetapi cikgu ingin mengajak seorang anak murid cikgu bernama Suzy untuk membaca teks ini. Ketika Suzy membacanya, cikgu harap kamu dapat memahami cerita di sebalik teks ini. Jom kita dengar bacaan daripada Suzy. Hai, nama saya Suzy. Saya akan bacakan teks ini dan kawan-kawan boleh dengar bacaan saya. Pusaka Bangsa. Hadis mencari maklumat tentang seni tari dabus daripada internet. Dia perlu membentangkan tugasan itu pada hari esok. Tarian dabus ialah tarian yang berasal dari negeri Perak. Tarian ini dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Dabus terdiri daripada beberapa peralatan muzik seperti rebana, gong dan buah dabus. Rebana diperbuat daripada pelbagai kayu seperti kayu nangka, cengal, halban, tebusu dan jati. Kayu-kayu ini keras dan tahan lama. Untuk mempersembahkan tarian dabus, sekurang-kurangnya 3 orang diperlukan, iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Namun begitu, untuk lebih meriah, sekurang-kurangnya 7 atau 8 pemain diperlukan. Dalam sesuatu persembahan, sekiranya tanpa penari, kesenian ini tidak dipanggil dabus, tetapi dipanggil bardah. Untuk seseorang itu mahir dalam kesenian dabus memerlukan masa lebih kurang 6 bulan. Namun begitu, seseorang yang berlatih menari memerlukan masa lebih kurang sebulan sahaja. Setiap pemain dabus perlu pandai memainkan semua alat muzik dan pandai menari. Hal ini dikatakan demikian bagi memastikan masalah mencari pengganti tidak timbul dan mengganggu kelancaran persembahan. Dabus merupakan tarian tradisional yang unik. Tarian ini dipersembahkan dalam adat istiadat Melayu seperti adat perkahwinan, berkhatan dan berendoi. Sebahagian daripada masyarakat dahulu menganggap tarian ini untuk golongan berada kerana dimainkan di istana. Tarian ini harus dipelajari oleh generasi kini bagi memastikan pusaka bangsa ini terus kekal dan dipelihara sepanjang zaman. Kawan-kawan tahu tak menari tarian dabus? Suzy nak cubalah. Boleh tak kawan-kawan? Kita jumpa lagi. Bye. Murid-murid, kita telah mendengar bacaan daripada Suzy sebentar tadi. Mari kita lihat maklumat yang terdapat di dalam teks ini. Cerita ini mengisahkan tentang hadis yang mencari maklumat tentang seni tari dabus melalui internet. Jadi, tarian dabus merupakan tarian tradisional yang berasal daripada negeri Perak yang dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Ia terdiri pada beberapa peralatan muzik iaitu rebana, gong dan buah dabus. Rebananya diperbuat daripada kayu seperti kayu nangka, cengal, halban, termusu dan jati kerana kayu-kayu ini keras dan tahan lama. Dalam mempersembahkan tarian dabus ini, sekurang-kurangnya 3 orang diperlukan iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Tapi untuk meriahkan sesuatu tarian itu, kita memerlukan 7 ataupun 8 pemain. Sekiranya tarian ini dipersembahkan tanpa penari, ia tidak dikenali sebagai dabus, sebaliknya dikenali sebagai bardah. Seseorang yang ingin mahir kesenian dabus memerlukan masa lebih kurang 6 bulan. Namun seorang yang sentiasa berlatih menari hanya memerlukan lebih kurang sebulan sahaja untuk menguasai tarian dabus.
Ya, setiap pemain perlulah mahir dalam semua alat muzik dan pandai menari. Ini untuk mengelakkan kesukaran sekiranya tiada pengganti, mereka boleh menarik pemuzik tersebut sebagai penari untuk mengurangkan ataupun supaya ia tidak mengganggu kelancaran persembahan. Tarian ini sangat unik kerana dipersembahkan dalam majlis adat perkahwinan, berkhatan dan berendon. Berendon itulah upacara naik buai. Pada masyarakat dahulu, tarian ini dianggap sebagai tarian yang dipersembahkan kepada golongan berada kerana dimainkan di istana. Tarian ini harus dipelajari oleh generasi sekarang untuk memastikan pusaka bangsa ini tidak luput di zaman. Kepada murid-murid yang berminat untuk mempelajari tarian, anda bolehlah belajar di tempat yang sepatutnya, di pusat-pusat tarian tradisional untuk memastikan tarian tradisional kita kekal hingga ke akhirnya. Okey, jelas murid-murid? Kalau jelas, mari kita lihat ke slide yang seterusnya. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang kata bilangan. Jadi, apakah itu kata bilangan? Perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Jenis-jenis kata bilangan. Yang pertama, kata bilangan tentu, iaitu 1, 5, 10, 500. Banyak lagi kata bilangan tentu. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Tentu ni kita tahu bilangan dia. Tak tentu ni kita tak pasti. Jadi kita gunakan kata bilangan beberapa, para, semua, segala. Yang ketiga, kata bilangan pisahan. Untuk memisahkan sesuatu, tugas dan sesuatu kategori masing-masing, setiap, tiap-tiap. Yang keempat, kata bilangan pecahan. Suku, setengah, 2/3, 2/10 dan sebagainya. Yang kelima, kata bilangan himpunan. Kalau dalam ayat kita untuk menghimpunkan sesuatu yang banyak, kita boleh menggunakan kata bilangan himpunan. Berbagai-bagai, berjenis-jenis, berguni-guni. Seterusnya, kata bilangan tingkat. Pertama, kedua, ketiga. Ini ialah contoh kata bilangan. Kita lihat tugas kita yang seterusnya. Kita telah membaca dan memahami teks, kemudian kita telah mengenali apa dia kata bilangan. Jadi aktiviti yang pertama, kita perlu mengenal pasti kata bilangan yang terdapat di dalam teks. Sebab tu Suzy baca tadi, cikgu harap kamu dapat mengenal pasti kata bilangan yang terdapat di dalam teks ini. Mari kita lihat. Kata bilangan yang pertama iaitu beratus-ratus. Yang kedua, beberapa. Ketiga, 3. Dan yang keempat, 7 atau 8. Murid-murid nampak tak kata bilangan yang lain? Cikgu rasa hanya 4 saja yang terdapat dalam perenggan pertama dan kedua ini. Jadi setelah kita kenal pasti, kamu boleh senaraikan kata bilangan pertama tadi beratus-ratus, beberapa, 3, 7 dan 8. Teruskan dalam perenggan yang ketiga dan keempat. Apakah kata bilangan yang terdapat dalam perenggan ketiga dan keempat? 6 bulan, sebulan. Ada tak yang lain? Jika cikgu terlepas pandang, kamu boleh maklumkan kepada cikgu. Okey, kata bilangan terlibat dalam perenggan 3 dan 4, 6 bulan dan sebulan. Jelas? Kalau jelas, kita teruskan pada aktiviti yang kedua. Membina ayat menggunakan kata bilangan yang terdapat di dalam teks. Kita telah mencari kata bilangan terdapat dalam teks. Kamu telah senaraikan beratus-ratus, beberapa, 3, 7, 8, 6 bulan dan sebulan. Kemudian kamu perlu membina ayat berdasarkan kata bilangan ini. Jelas murid-murid tugas pada hari ini? Mudah kan? Kamu hanya membina ayat berdasarkan kata bilangan yang disenaraikan. Jika jelas, mari cikgu kongsikan nilai murni yang terdapat dalam topik kita pada hari ini, iaitu patriotisme, sikap dan semangat mencintai negara. Kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum, kita mestilah mempunyai semangat mencintai negara dan warisan negara. Seperti tadi, tarian Dabus tadi, kepada generasi muda yang mempunyai minat untuk
memastikan tarian ini tidak luput di zaman, bolehlah mempelajari tarian ini untuk memastikan generasi-generasi yang akan datang tidak melupai warisan kita. Begitu juga dengan rakyat di negeri lain. Setiap negeri mempunyai tarian-tarian tradisionalnya yang perlu dikekalkan supaya ia dapat dipertontonkan dalam kalangan generasi yang akan datang. Berakhirnya perkongsian cikgu tentang nilai murni ini, maka berakhirlah video pembelajaran cikgu. Akhir kata, semoga ianya mendatangkan manfaat kepada kamu. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.